Aku duduk sini. So ada lagi macam satu ruangan untuk Amira. Dia balik terkejut tengok aku duduk tengah hutan tu. Sorang-sorang tu aku turun. Aku turun kat bawah. Lepas tu aku sejak kat seorang. Okay, so lepas aku nampak kelibat tu kan aku tidur. Bila aku tidur, si Amira ni tak tahulah dia bosan ke apa kan. Dia pergi main dapur. Dia main, tak tahulah Amira ke ataupun benda lain. Tapi aku dapat rasa Amira. Sebab dia sibuk. Dia macam bosan, dia tak tahu nak buat apa. Dia main dapur. Dia buka, tutup macam tak kering. Bunyi macam tu kan. macam tu. Lepas aku dengar lah. Waktu tu aku tidur. Tapi abang aku yang cerita. Bila abang aku cerita, aku macam dapat rasa ni tu Amira. So macam tu je lah. Ke dalam seminggu, lepas 2 minggu macam tu, ada seseorang dengki dekat cousin aku tu. Dia hantar something. Dia hantar something dia. So disebabkan cousin aku ni ustaz, sebelum tidur dia baca lah. Kita panggil askar benda tu. Askar tak silap aku. Dia baca benda tu sebelum tidur. So bila dia baca benda tu untuk lindung dia bila tidur. Jadi pelindung. Aku kan waktu dah jam 5. Aku tak tahu apa-apa lah. So aku terus tidur. Bila aku terus tidur, benda yang dihantar oleh orang jahat tu nak pergi kat abang aku. Tapi ada pelindung. Terlompat dengan aku. Terkena aku. Bila terkena aku, bila aku bangun tu kan, kaki aku bengkak. Memang bengkak gila. Warna biru. Satu kaki je belah kanan. Biru gila. Memang biru-biru gila. Memang biru gila. Macam tu. Memang sakit. Sakit gila. Tak boleh berjalan, tak boleh berdiri. So aku tak pergilah sekolah, tak pergilah hafal semua benda tu kan. Aku MC lah duduk rumah. Lepas tu si cousin aku ni report dekat mak bapak aku. Mak bapak aku datang. Dia tengok lah dia sapu minyak tu. Urat-urat pula. Dia urut-urut semua. Bila dia urut-urut semua, keesoknya dia pergi berubat Islam. Mak ayah aku bawa aku pergi berubat Islam. Bila pergi berubat Islam tu, ustaz tu tanya ustaz tanya apa? Dia tanya dekat mak bapak aku ni, kenapa ni? Apa ni? Dia tu bapak aku suruh aku cerita. Aku cerita pada sampai yang aku cerita waktu yang aku nampak tu je. Itu aku dengan kaki aku. Yang tu je aku cerita. Itu dia macam tawar. Awak pernah cakap seorang tak? Itu aku cakap, tak, aku takut dia buang Amira tau. Sebab entahlah, Amira tu macam kawan baik aku. Sebab dekat sekolah tu aku tak ada kawan lah. Aku aku tak nak dia buang Amira. Lepas tu ada. Aku cakap je lah, oh iya ke perempuan Aduh, dia tahu pula. Ya, aku cakap macam tu. Lepas tu mak ayah aku terkejut. So aku tak pernah beritahu mak ayah aku. Mak ayah aku macam, kau pernah bercakap dengan orang? Pernah. Lepas tu ustaz cakap, dia ni ada orang jaga dia ni. Aku cakap, ada budak jaga dia ni. Budak perempuan. Jin. Tapi jin yang positif, bukan negatif. Positif. Dia nak kawan dengan aku. Sebab dia pun tak ada kawan macam aku. Dia dekat hutan-hutan tu. Maybe dia seorang je budak. Aku tak tahu lah. Dia nak kawan dengan aku. Dia cerita aku. So dia ikut aku pergi mana-mana. Tapi lepas aku jumpa ustaz tu, aku tak pernah bercakap seorang. Aku tak tahu ustaz tu buang Amira ke apa. Tak tahu lah. Tapi kan, kalau ada orang buat something jahat dekat aku, so tu macam orang tu ejek aku, malam tu dia akan kena kacau. Dengan Amira rasanya. Amira tolong. Tapi lepas aku jumpa ustaz tu, ustaz kata, dia ni ada seorang budak minat dia ni, nak kawan dengan dia ni. Dia kata perempuan, sama umur. Dia kata macam tu. Dia macam ni lah dia tahu. Tapi ustaz tak tahu nama dia. Tapi aku tahu nama dia Amira. Bila aku tahu nama dia tu, lepas tu ustaz tu dia buang tak tahu dia buang apa. Dia tolong buat kaki aku semua tu. Dia buang dia picit-picit belakang kan. Memang sakit gila. Dia tu dia buang macam dia picit-picit memang sakit gila. Tapi bila aku picit sekarang tak sakit. Bila waktu aku kena tu sakit.
Kau tahu mungkin benda tu duduk dalam ni kan. Tapi tak tahu lah Amira tu, dia tak beritahu pasal Amira je lepas tu. Betul dia buang-buang, aku sakit gila. Lepas tu balik-balik tu aku penat sangat aku tidur. Tak tahu aku tidur pingsan, aku tidur. Memang penat sangat. Bila aku penat, aku bangun, aku dah tak dapat rasa Amira je dekat aku. Aku sedih, sampai sekarang aku sedih. Aku dah tak ada Amira. Aku tak tahu dah dekat mana. Tapi kan dia positif, takkan ustaz tu buang kan. Tapi ustaz tu tak pernah beritahu aku. Dia tak bagi tahu, dia buang je benda-benda yang ada dalam badan aku yang negatif, tapi bukan yang positif. Dia tak buang Amira tu, tak silap aku. Tapi Amira tu hilang lepas aku jumpa ustaz tu. Macam tu. Tak tahu lah dia hilang ke apa, dia memahati aku, dia jauh ke apa. Tapi dia tak bercakap dengan aku dah. Dia tak bercakap dengan aku dah. Sebab lepas aku ubat tu, aku turun balik KL, aku dah tak sekolah situ. So mesti kesian Amira, aku mesti dia tunggu aku. Mana Danish ni, mesti dia tunggu kat situ. Sedih lah. Bila aku fikir balik memang sedih. Amira tu dah tak ada dah, dia tak kawan dengan aku dah. Macam tu je lah hilang. Nak menangis pula. Okay dah lah. Ada satu cerita, sebelum aku balik tu, kan malam. So aku balik pergi singgah solat kejap, solat isyak. Bila aku solat isyak, dah habis solat isyak tu aku turun kejap. Nak turun, ayah aku dekat atas lagi bersama-sama dengan pakcik-pakcik bawang dia kat atas tu. Pakcik dia bukan makcik, pakcik bawang kat atas, aku dekat bawah. Bila aku bawah, lepas tu tak ada handphone lagi macam ni, tak ada lagi handphone kecil-kecil lagi. Lepas tu bila aku main handphone tau. Main handphone. Lepas tu aku tengok dekat sebelah surau tu ada satu tangki yang dah lama tak guna, yang tutup. Memang tutup. Dah lama apa? Memang tak diguna lah. Memang dah lama benda tu. Aku nampak dekat bawah tangki tu, kau bercakap benda ni boleh tunjuk 2-3 saat je. 2-3 saat. Memang aku nampak betul nampak 2-3 saat. Sebab energi dia orang tak kuat. Kalau energi kuat pun dia boleh tunjuk 2-3 saat je secara fizik. Aku nampak dekat tangki tu, dekat bawah tangki dia duduk macam, kalau ada gambar aku tak sini. Dia duduk macam ni. Macam tu. Dia pandang aku. Tapi kat muka kawan apa? Muka kawan aku dekat sana. Aku ada seorang kawan je, tapi yang tu bukan kawan-kawan macam ya ke macam tu, macam masing-masing sikit-sikit je. Aku nampak muka kawan tu, dia pandang aku macam tu 2-3 sangat. Kan aku main phone je lah, aku main phone. Aku nampak macam tu jalan-jalan. Aku nampak dia tu, aku pandang balik, tak ada. Tapi aku tak menjerit lah macam mana aku nampak dekat dom, dekat mana, dekat rumah ustaz tu. Tak ada aku menjerit macam tu. Tapi aku nampak macam terus takut. Itu takut aku terus masuk kereta macam tu. So sampai situ je lah cerita aku dekat Tanjung Malim tu. Tanjung Malim ni, itu semua dekat Tanjung Malim, belum dekat tempat lain lagi. So sampai sini dulu aku rasa. Okay lah, so kalau kau suka tak video ni, jangan lupa like, comment and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.